Alhamdulillah, sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi diberi kesihatan yang sempurna untuk kita bersama-sama di dalam satu majlis ceramah isu-isu semasa pada malam yang agak baik cuaca. Mudah-mudahan majlis kita sentiasa dalam barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengenalannya, saya terlebih dahulu ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Hazri yang sentiasa bersama-sama dengan saya membantu saya dalam siri kempen pilihan raya umum di peringkat negeri Terengganu dalam Dun Kijal khususnya. Beliau tidak merasa kesusahan, tidak rasa keletihan dalam membantu saya untuk memastikan kelancaran jentera pilihan raya di seluruh Dun Kijal. Dan saya amat-amat merasa berbangga dapat bersahabat dengan beliau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nama saya sebenarnya pendek je, Razali bin Idris. Hak lain tu pemberian anugerah apabila kita menghala jejak kita ke hadapan. Dan asal saya daripada Marang, daripada Dun Nururendang. Saya mengundi di sekolah kebangsaan seberang Marang. Sekarang dulu Dun Nururendang ni dikuasai yang berhormatnya adalah Yang Berhormat Tan Sri Tok Guru Presiden bersama dengan Parlimen Marang, dan hari ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Di situlah saya dilahirkan, di situlah saya dibesarkan, dan ibu bapa saya berasal daripada orang nelayan, dan saya diberi amanah untuk bersama-sama dengan masyarakat Dun Kijal untuk memastikan Dun Kijal milik PAS insya-Allah pada 12 hari bulan nanti. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hari ini kita dapat lihat bahawasanya negara kita diperintah oleh mereka yang sangat tidak kompeten. Maksudnya tidak mampu untuk, yang pertamanya adalah untuk memastikan rakyat berada di dalam keadaan yang selesa selepas kita berhadapan dengan pasca COVID-19. Rakyat hari ini memerlukan makanan. Rakyat hari ini memerlukan barang-barang. Rakyat hari ini memerlukan tanggungjawab yang besar untuk memastikan keluarga dapat memenuhi tuntutan seperti mana yang kita lalui hari ini. Tetapi pemerintah kita mengalih arah dia dengan memastikan pesaing-pesaing politik tidak berada bersama-sama dengan lintasan ekonomi ataupun lintasan politik negara kita. Kita sedar sebagai pembangkang memang cabaran kita sangat besar. Dan lebih hebat lagi pembangkang hari ini kalau kita nak bandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Nak berceramah pun payah. Nak makan pun tak boleh. Nak makan, lepas ceramah nak makan, tak boleh. Silap-silap gaya, kita calon ni disqualified. Tak boleh bertanding atau kalah percuma. Tetapi kita juga mempunyai tentera lebih daripada 200 rakan-rakan kita yang berada di dalam media sosial memantau juga di sebelah sana. Jangan dia je pantau kita, dia kena ingat kita pun pantau dia sekarang ni. Tetapi biasalah, sebagai pembangkang, pemantauan kita ni tak seperti mana pemantauan dia. Tindakan kita tidak sama dengan tindakan dia. Seperti mana baru-baru ni Timbalan Perdana Menteri masuk ke kawasan Ketengah mengumumkan ratusan ribu ringgit kepada NGO di seluruh negeri Terengganu. Dengan gah angkuhnya beliau meluluskan
dan memesan kepada anak-anak muda supaya mengundi Barisan Nasional. Kalau kita kira kod yang dia kata tu, maka dia telah melanggari etika pilihan raya yang ditetapkan oleh SPR. Tetapi apa yang dijawab oleh Ketua SPRM, Azam Baki, tak ada langsung kena-mengena dengan rasuah politik. Perdana Menteri pula jawab, nak mempertahankan lagi ni. Itu adalah kelulusan yang diluluskan oleh Kabinet. Tetapi saudara-saudari kena ingat, Parlimen Kuala Terengganu hari ini bersama-sama dengan kita mengadakan pilihan raya. Kerana apa? Kerana melaksanakan tugas sebagai yang berhormat, yang telah juga bajet tersebut diluluskan oleh Kerajaan Negeri dan Dewan Undangan Negeri semasa pembentangan bajet. Macam mana dia disqualified? Hak dia tak apa, hak kita tak boleh. Inilah kita akan berhadapan dengan kerajaan yang saya kategorikan kerajaan kakistokrasi. Itu satu. Kita akan berhadapan dengan cabaran yang lebih hebat lagi. Hari ini kempen digital menguasai pentas politik di seluruh negara kita, malah di seluruh dunia. Dan kita disekat. Pelbagai aktiviti yang kita lakukan disekat oleh pihak kerajaan dan pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ramai di antara Facebooker, TikToker, Instagram, geng-geng kita ditangkap dan diriman beberapa malam untuk mengugut. Kerana apa? Kerana menyentuh, mengkritik pihak kerajaan. Sebagai pembangkang, of course, kita kena mengkritik kerajaan. Kita memperbetulkan kerajaan. Kita kena semak dan imbang kerajaan. Kalau kita yes man, tak panggil pembangkang. Tak boleh. Disekat dengan kita. Tidak ada lagi kebebasan bersuara. Media arus berdana diugut. Tak pernah ada dalam sejarah. Utusan Malaysia Berita Harian Triwitiga Astro Awani dipanggil oleh kerajaan dan mengugut supaya tidak mengangkat isu-isu kritikan kepada kerajaan. Kalau angkat, saya boleh katakan salah satu daripada media arus perdana memberitahu saya akan ditarik balik lesen komunikasi, lesen media tersebut. Ini apa punya kerajaan ni? Sebab apa? Semasa jadi pembangkang dulu, orang ni lah yang tergolek, terguling di tengah jalan untuk memastikan kita bebas berkuasa, bebas bersuara. Bukan setakat bercakap, tapi dengan tunjuk perasaannya. Kita senak, geng kita semua, yang menteri-menteri pada hari ini tu memang pejuang reformasi, reformasi ekonomi, reformasi macam-macam. Tidak nak sebut reformasi dia. Sekarang ni tak jadi reformasi, jadi reformasi. Sebab apa? Beliau tidak dapat melaksanakan apa yang dia kata. Sebagai menteri, sepatutnya beliau membiarkan kita mengkritik supaya kerajaan tidak selesa, tidak rasa dia betul sentiasa. Seperti dalam kerajaan negeri Terengganu, ada 10 pembangkang. Kadang-kadang pembangkang, kadang-kadang kerajaan. Hari ini pembangkang balik. Sebelum nak bubar don, dia jadi pembangkang. Pun keras mengkritik kerajaan negeri Terengganu. Bukan main-main. Cabar mencabar. Saya melihat dalam YouTube, daripada perbahasan. Sebagai ahli Dewan Negara, saya kena tengok juga Dewan Negeri berbahas. Untuk kita nak ambil sikit sebanyak pengalaman isu-isu yang dibawa untuk kita angkat ke Dewan Negara. Tapi keras. Tapi kerajaan negeri saya nampak selesai dengan damai. Walaupun dia ajak gocoh, tak gocoh lah. Tak ada apa-apa. Tak ada samam menyamam pun tak pernah ada. Saya tak pernah dengar. Kerajaan negeri Terengganu samam pembangkang, iaitu UMNO Barisan Nasional. Saya tak pernah dengar lagi. Pasal apa? Pasal kritik.
pihak kerajaan. Ini yang menyusahkan kita. Dan hari ini pula dilarang. Dilarang kita lagi bercakap pasal agama kita. Dilarang kita bercakap pasal bangsa kita. Dilarang kita bercakap pasal raja kita. 3R. 3R ni religion. Religion ni agama. R yang kedua royal. Royal ni raja. R yang ketiga ni race. Bangsa. Tak boleh bercakap. Tak ada SOP. Macam mana, hak mana kita boleh bercakap. Hak mana kita tak boleh bercakap. Jadi dia kata tak boleh sentuh. Itu je dia beri. Macam mana? Sebagai ahli politik yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara, mesti kita kena bercakap pasal bangsa kita. Kita nak berjuang untuk bangsa kita, untuk memastikan bangsa kita ni ke hadapan. Kita nak memperjuangkan agama kita supaya agama kita tidak diperkotak-katikkan. Kita nak mempertahankan institusi raja kita supaya tidak dipermainkan. Tak boleh. Pelik. Jadi sampai hari ini tidak ada lagi SOP. Kerajaan tak keluar lagi akta. Kat mana kita boleh setuh dan kat mana kita tak boleh setuh. Yang dikatanya tak boleh setuh. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan sekalian. Sahabat-sahabat saya di luar sana. Yang menyentuh 3R secara agresif adalah salah satu parti di sebelah sana, iaitu DAP. Demokrasi Action Party. Tu nama parti dia. Dia selalu menyentuh perasaan orang Islam dan Melayu. Kita sempat bersahabat dan berkerajaan dengan mereka selama 22 bulan. Tak tahan. Pas dia lama lagi. Dia tahan. Kita tak tahan. Dan 22 bulan. Dia sentiasa sentuh kita. Kita tak pernah sentuh dia pun. Kalau kita nak sentuh banyak. Kita nak bercakap bukan soal orang India ataupun orang Cina. Kita nak bercakap, nak bagi tahu kepada rakyat negeri Terengganu bahawa dasar parti DAP ni benci Islam dan anti Melayu. Kalau kita nak compare, nak buat perbandingan, kalau kita nak kritik agama dia, contoh India hari Taipusan, cocok sini, cocok belakang. Mana sabar ke kita nak suruh tengok anak-anak kita? Nak suruh anak-anak kita tengok. Kita pun rasa serum. Tapi kita tak ambil tahu. Kita biar je pasal agama dia. Pasal agama Islam ni agama persekutuan. Dan jangan mempelekeh dalam menghina atau menghiris agama-agama lain di negara kita. Begitu juga Cina. Dia sembah tokong batu apa semua tu. Kalau kita nak kata, kita boleh kata. Tapi kita tak kata. Tapi DAP dia kata ke kita. Dia buat perasaan kita rasa susah. Saya nak bagi tahu memang betul. Di Terengganu tak ada DAP. Orang UMNO selalu, orang UMNO sekarang ni dia bertahan DAP ni. Kalau kita kata ke DAP, dia marah kita. Dia dah jadi tempat rujukan kepada DAP. Cara apa DAP tak ada di Terengganu? Betul. Memang tak ada di Terengganu. Tetapi hari ini kamu bekerjasama dengan DAP untuk menubuhkan kerajaan pusat. Jadi kita nak khabar ke UMNO ni, berhati-hati. Kita dah tahu dah, baru nak belajar. Dia selalu menyentuh perasaan orang Melayu dan Islam. Saya nak bagi contoh yang sama je di mana-mana, contoh mudah. Contoh mudah dan senang yang kita boleh faham. Sama. Saya nak bagi satu contoh cadangan daripada ahli parlimen DAP. Saksi dia Ustaz yang berhormat Ustaz Wan Hassan. Ahli yang berhormat DAP mencadangkan supaya kalau orang Islam berkahwin di luar negara dengan orang kafir, jadi murtad lah dia bukan. Kalau balik di Malaysia, kita kena raikan dia. Betul tak Ustaz cadang itu? Ahli parlimen, Dewan Rakyat. Saya Dewan Negara. Dia boleh cadang gitu. Maksudnya, dia ambil camek hak kita. Orang murtad, dia seorang Islam rai. Kita ada hukum hakam kita. Bapa mu nak ajak aku? Apabila kita bersuara, dia kata kita sentuh 3R. Dia ukur gitu je.
UMNO ni tak tahu ni. Kita nak kata bodoh pun dia cerdik. Sepatutnya dia kena mempertahankan isu tu. Dia senyap ya. Dia senyap. Ni dalam Dewan Negara. Tadi saya bagi contoh Dewan Rakyat. Dewan Negara. Senator daripada Taiping, Perak. Senator DAP. Dicadang supaya dalam kad penalang kita, dalam IC kita tu, jangan bubuh lagi agama ataupun bangsa. Dicadang. Walhal, cara cadangan dia tu, nak hilangkan status kita. Kaki anak-anak kita, kaki dalam kad pengenalan, tak tahu dia daripada mana. Teramak dia. Apabila kita marah, dia minta maaf. Itu kerja dia. Dia minta maaf. Biasa. Nak pesan ke orang UMNO, maaf daripada DAP ni, biasa. Dia bahang dulu, dia kata dulu, dia pelekeh, dia hina dulu, lepas tu dia minta maaf. Hak masa dia minta maaf tu, tulisan dia kecil je. Hak masa dia kata tu, 2 minggu saya bawa. Ni perangai DAP yang saya takut. Apabila hari ni, kita undi UMNO dan Barisan Nasional, bermakna kita memperkukuhkan kerajaan pusat, iaitu DAP sebagai tonggak kerajaan pusat. Jadi kita kena hantar signal. Kita kena hantar signal. Cerita yang terbaru. Belang-belang dikata kita jangan sentuh 3R. Lim Guang Eng, dulu Ketua Menteri Pulau Pinang. Tapi hari ini dia sebagai pengerusi DAP. Dia kata apa? Kalau sekiranya Perikatan Nasional PAS bersatu ni memerintah negeri Pulau Pinang, maka semua tokoh-tokoh tu akan kita roboh, kita hancur. Tu dia. Dia tak sedar, orang UMNO ni pun tak sedar. Orang UMNO percaya tu. Ya, nyorok. Orang UMNO. Dia tak sedar yang tokoh yang paling besar sekali tidur di Kelantan. Betul tak? Tidur besar di Kelantan, duduk congak pun besar di Kelantan, duduk berdiri pun besar di Kelantan. 40 tahun dah PAS memerintah di Kelantan. Ada yang kata kepala. Tapi orang UMNO sedar macam. Nak pesan orang UMNO ni bilang gelak ni. Kawan-kawan saya, biar dengar apa yang saya kata ni. Apa tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa? Tak ada apa-apa pun. Boleh dikata tidak ada kaitan. Yang kedua, baru lagi Lim Kit Siang. Lim Kit Siang ni bapak, ayah kepada Lim Guang Eng. Dia buat kenyataan. Hari ini negara kita menghala, menjurus kepada rusuhan 13 Mei. Dia boleh kata gitu. Hari apa? Bawa pilihan raya. Berapa puluh tahun dah kita pilihan raya. Yang ke 15 kali, 16 kali, 15 kali dah kita pilihan raya. 15 kali 5. Pilihan raya biasa je. Tapi dia boleh buat kenyataan tu. Itu bermakna menyentuh 3R. Apa? Tindakan pihak kerajaan. Tak buat apa-apa pun. Datuk Seri Menteri Besar Kedah sebut sikit je. Walhal kalau saudara tengok YouTube, tengok kenyataan Datuk Seri Menteri Besar Kedah bercakap pasal Royal, tak ada apa-apa pun. Cakap hari ni 2 hari takak selalu. 3 pagi dia ambil. 3 pagi. Dah nak tidur kawan tu. Ambil bubuh dah lokak. Kalau kena gelarang kita. Sebab tu kita kata, kita berhadapan dengan cabaran yang besar. Kalau kita tak kuat, kita akan terhenti dalam perjuangan kita. Dan hari ini, akta hasutan digunakan secara menggila. Kalau dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa jadi pembangkang, akta hasutan ni kita kena hapuskan. Bergolek tepi-tepi jalan. Kena sembuh habis. Orang PAS pun ada kat masa tu. Dengar cakap dia. Kita tak dengar. Tidak percaya ke Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lama dah. Kena sembuh, kena apa ni. Dia sanggup gitu. Tapi hari ni dia guna apa? Dia guna akta hasutan. Untuk tangkap, untuk dakwa orang kita. Itu cerita dia. Jadi macam mana kita? Caranya, kita kena hantar mesej. Di negeri Terengganu ni kita kena sapu bersih. Sapu bersih itu adalah satu signal referendum
pada Perdana Menteri yang orang Melayu Islam tak setuju dengan kamu. Itu paling penting kepada kita. Dan saya yakin dan percaya, pengundi hari ini bijak sana, tahu suasana semasa, boleh tengok dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya untuk memastikan maklumat yang sampai itu benar. Kita dituduh lagi, memang Parti Bersatu ni nasionalis Melayu. Dia banyak kepada kemelayuan dia. Dalam Melayu tu ada Islam. Kita kata Melayu tu Islam. Di Semenanjung, Islam tu Melayu. Kita mempertahankan hak-hak keistimewaan Melayu. Dia kata kita exploit. Kita gunakan Melayu tu untuk ambil saham daripada UMNO. Kononnya UMNO ni pejuang Melayu. Dulu betul lah. Sekarang dia tak betul lagi dah. Dia kata kita exploit Melayu ni untuk kepentingan parti kita. Saya nak bagi tahu kepada orang UMNO, yang dalam Bersatu hari ni ada satu sayap, nama dia Bersekutu. Sayap tu ialah untuk orang bukan Islam. Sama dengan PAS. PAS pun ada sayap dia. Kat mana kita? Saya nak tanya, UMNO ni ada sayap ke tak? Dalam parti UMNO ada tak orang Cina? Tak ada. Betul? Dalam parti UMNO tak ada orang India. Tapi dalam PAS, dalam Bersatu, ada orang India dan orang Cina. Sayap dia. Dia kata kena exploit. Inilah fitnah. Fitnah yang dibuat terutama di negeri Terengganu kepada dalam siri-siri kempen pilihan raya. Dan kita terpaksa pertahan bahawasanya parti kita adalah parti yang bertunjangkan Melayu Islam. Itu penting. Untuk memastikan negara kita ditadbir, diperintah oleh Melayu Islam. Ingat, dalam perlembagaan negara tidak menyebut orang Melayu Islam wajib jadi Perdana Menteri. Dia hanya sebut parti yang menguasai majoriti akan menjadi Perdana Menteri. Bermakna, kalau sekiranya kita tak jaga dengan molek, maka satu hari nanti tidak mustahil Perdana Menteri datangnya di kalangan bukan daripada orang Melayu dan Islam. Nak dah kena tahan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa nak pilihan raya dulu, pilihan raya di peringkat parlimen, Tok Guru Presiden PAS ada kata LGBT berada di dalam Pakatan Harapan. Ingat ke tak? Marah dia. Nak samang. Dia kerja dia samang je. Marah. Dia kata Tok Guru ni pengkhianat. Dia kata Tok Guru ni macam-macam. Saya nak bagi tahu. Bekas YBDAP, bekas pegawai khas siasat politik, kalau tak silap saya, kepada Lim Guang Eng semasa menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang, berkahwin di luar negara, perempuan dengan perempuan. Kita tengok hak mana ngandung dulu. Itu apa tu? Itulah yang dinamakan lesbian L dalam kumpulan LGBT. Orang tak mengaku lagi. Dia kata dia keluar dah daripada DAP. Betul. Tapi asalnya duduk situ. Kerana kita pertahankan LGBT ni supaya tidak berlaku merabak di negara kita, maka dia tak mampu duduk di Malaysia ni. Dia berhenti, dia keluar. Dia terjemah di luar negara. Contoh. Yang kedua, ada satu kumpulan yang dinamakan The 1975. 1975. Kumpulan penyanyi baru ni. Berciung lelaki dengan lelaki. Dikala siapa memerintah? Dikala siapa menteri? Dikala PKR menjadi menteri. Molek-molek ada. Tengah-tengah main muzik, cium sama dia. Dia kata kerajaan tak tahu. Mu nak jemput orang, mu kena tengok biodata. Nak tanding pilihan raya pun kena letak biodata kita. Menipu. Tu LGBT lah tu, tak dipuang ngepuang. Hak ni lelaki dengan lelaki. Tak mengaku semacam. Sebab tu Tok Guru kata gitu. Tapi Tok Guru mbah pedah lagi. Sebenarnya memang benar.
perkara tu berlaku di dalam kumpulan tersebut. Contoh ada. Dia nak dakwa apa? Contoh ada yang saya sebut tadi tu memang betul. Lepas tu kena hambak keluarlah. Itu perkara yang kedua dah tu. Tapi dah terjemah dah. Buat ciuman kiss lelaki dengan lelaki di atas satu pentas di SIC Sepang dekat Kuala Lumpur Mutuskar tu. Dijemput khas daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia negara kita, iaitu datangnya daripada PKR Melayu. Ini yang kita mahu. Dan dalam senyap-senyap kita kena ingat peperiksaan SPM sangat penting kepada kita. Tapi kumpulan DAP nak perjuangkan satu lagi periksa sijil di nama yang diperjuangkan oleh DAP. Dia nak juga sijil tersebut sama status dengan sijil SPM. Dan ada seorang tokoh Cina dah meninggal. Saya sungguh respect. Profesor Ku Kekin. Dia kata sijil UEC ni tidak boleh dibenarkan status dia sama dengan sijil SPM. Ni orang Cina ni. Profesor, matilah mendiang, Profesor Ku Kekin. Dia pakar sejarah Melayu. Dia kata dalam sijil UEC ni, pelajar-pelajar dia tak belajar pun bahasa Malaysia. Tak belajar adat, tata rakyat, civic orang-orang Melayu. Tak belajar. Kebanyakan pelajar yang lulus UEC ni tak pandai cakap Melayu pun. Tetapi DAP berjuang sehingga sekarang. Apa tujuan dia? Tujuannya ialah untuk mensamaratakan antara sijil SPM dengan sijil UEC. Maknanya kalau awak lepas sijil UEC, awak pun boleh masuk universiti kerajaan. Awak boleh bekerja berlandaskan sijil tersebut. Tapi tak pernah kita setuju. Ni kita nak tengok ni. Kita nak tengok ni UMNO sebagai pasak kepada kerajaan Pakatan Harapan sekarang, dia setuju ke tak setuju? Kita pesan awak-awak kena jaga, jangan sekali-kali bersetuju. Kalau bersetuju, saya jangka ramai orang Melayu akan tertinggal. Kerana kita tahu pada satu ketika dulu, zaman Tun Dr. Mahathir, untuk masuk universiti pakai merit, kita kalah dah pakai merit ni, Ustaz. Kita kalah dah pakai merit. Nak tengok siapa hebat, kita kalah. Sekarang kalau nak beri peluang kepada UEC, maka kita akan berat lagi. Orang Melayu, orang Islam, kita kena akui kita ada sikit kelemahan. Perlu kerajaan bantu 20-30%. Dari segi subsidi kehidupannya, dari segi pembelajarannya, dari segi masuk universitinya, kerajaan kena bantu supaya kita dapat berada setaraf dengan bangsa-bangsa lain di negara kita. Yang ni kita nak pertahankan. Dan kita kena sedar, kenapa saya tekan sangat DAP ni. DAP sebenarnya berada di kerusi yang paling banyak sekali dalam pemerintahan Pakatan Harapan di Putrajaya. 40 kerusi. UMNO ada berapa? 30 kerusi. PKR ada berapa? 31 kerusi. Hak cakap banyak PAN ada berapa? 6 kerusi, 8 kerusi. Waktu cakap banyak tu. Kalau kita kata ke DAP, setok lalu abang mak kita. Itu yang kita takut sekarang ni. Jadi kita kena hati-hati dalam pilihan raya kecil, pilihan raya 6 negeri ni. Signal, mesej yang kita nak hantar untuk pastikan DAP tidak berada lagi di situ. Walaupun kita tahu UMNO menjadi pasak kepada kerajaan, tetapi ingat, kalau UMNO 30 kursi itu keluar, kerajaan masih hidup. Kerajaan masih boleh memerintah. Dia tak perlu, sebab tu dia jemput PAS. Dia pandai juga. Dia nak suruh, nak pelaga ni. Dia jemput PAS,
dia pujuk Tan Sri Tok Guru, dia pujuk macam-macam. Supaya PAS ni ada 40, dia boleh tendang pula UMNO. Dia gitu je. Kita tahu. Tapi apa Presiden PAS jawab? Dia sindir gitu je. Lepas tu ni senyap. Ini yang kita nak tahu. Dalam kacamata saya, memang Melayu dan Islam sekarang terancam. Terancam dari sudut politik pemerintahan negara kita. Tidak segan silu DAP kata UMNO pakatan korup. Dia kata, jadi nak kata UMNO dituduh sebagai pakatan korup. Korup ni pun benda Allah buruklah korup ni. Dalam bahasa Malaysia korup. Kalau kita memang tak pakai gawa. Tapi dia tak tahu je. Backing ni. Kalau di kampung memang di backing. Di Putrajaya memang tekuk batu je. Tak boleh nak cakap apa. Dia takut. Bukan dia tak hebat. Tapi dia takut. Bos dia takut. Kita tahu di bawah ramai yang tak bersetuju dengan pimpinan-pimpinan UMNO di atas. Sebab tu saya nak bagi penjelasan supaya kali ni, walaupun saudara dalam UMNO tidak bersama dengan PAS ataupun bersatu di Terengganu, cuma jangan sekali-kali bagi undi. Kalau awak bagi undi, bermakna awak memperkukuhkan kerajaan pusat. Kalau awak bagi undi, bermakna awak mempertahankan presiden yang awak tak suka. Ramai dalam siri kempen saya pun berjumpa dengan orang UMNO menceritakan pasal tu. InsyaAllah beliau akan membantu kita. Saya mengalu-alukan bantuan, sokongan daripada rakan-rakan dalam UMNO untuk mengundi PAS di negeri Terengganu pada 12 hari bulan. Dia berkempen. Kementerian Belia dan Sukan berkempen remaja ke gereja. Apa berjaduh apa berkempen orang Melayu remaja pergi ke gereja? Dia kata kita kena buka minda. Pada fasa pertama tu dia pertahan. Tapi apabila ahli-ahli yang berhormat kita duk barah setiap hari, akhirnya dia kona. Dia kata kita kempen untuk orang bukan Melayu. Walau di kabarah. Dia iklan supaya dipanggil orang Melayu, budak-budak Melayu Islam umur 18 ni, orang tak tahu color lagi ni, sikit sebanyak ni, masuk dalam gereja. Memang boleh. Kalau orang tua macam saya ni boleh lah. Boleh beza A dengan B. Tapi budak-budak 18, 15, 16 tak boleh beza. Ingat serupa. Itu Menteri Belia dan Sukan. Tadi dikata pakatan korup. Ni dia ajar orang Melayu kita tu pula gitu. Dia sentuh kita. Di Penang, Azang, Bang, tak boleh kuat. Tak boleh kuat. Hak kita sama di situ. Apabila bergaduh, orang Melayu Islam di Penang memberontak, dia minta maaf. Dia minta maaf. Itu cerita biasalah. Sebab tu, kita kena istiqamah. Kita kena istiqamah dalam hal ni. Sebenarnya kita bersedia untuk menjadi pembangkang sehingga pilihan raya ke-16. Kita nak tengok kerajaan kita move on. Kita nak tengok kerajaan kita jangan toleh ke belakang. Bina negara dengan baik. Stabilkan harga barang. Stabilkan inflasi. Ni tak, harga barang makin naik. Walaupun janji dia seperti Ustaz kata menang hari ni esok turun harga minyak. Tak mau ulang dah kita. Tak mau ulang dah. Kita nak dia stabil je. Tapi masih lagi tak stabil. Harga barang. Macam-macam formula sebelum menjadi kerajaan. Turun barang tu, turun barang ni. Tapi barang naik. Hak turun ni hujang je tu. Inflasi kita tinggi. Mata wang kita jatuh. Mata wang kita jatuh di luar negara. Menyebabkan barang kita jadi mahal. Pasal kita banyak import barang daripada luar. Tak selesai juga. Jadi menteri-menteri kita ni sibuk. Sibuk menyanyi, sibuk joget, naik lembu sado, kona basikal dalam pejabat. Tu je dia fikir. Sebab tu, kita kena bertekad. Kita kena bertekad, kita pastikan
Bukan Kijal sahaja. Seluruh 32 don. Kita minta juga bantuan daripada pengundi-pengundi UMNO supaya tidak mengundi UMNO Barisan Nasional kali ini, undi PAS. Itu yang penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya masih lagi tidak bersama dengan kerajaan negeri Terengganu. Tapi saya melihat kerajaan negeri Terengganu memerintah begitu tertib. Dalam masa 5 tahun dia menjadi kerajaan, saya tak nampak lagi, tak dengar, tak lihat dengan mata kepala yang wakil rakyat ataupun EXCO dituduh salah guna kuasa dan juga rasuah. Itu perkara pokok. Tak ada lagi. Hak cakap dalam copong adalah, tuduh tak ada, cakap saja. Dia kalau nak bukti kena tuduh baru betul. Walaupun tuduhan yang begitu jilid mengatakan Perikatan Nasional menggunakan dana judi untuk kita belanja pilihan raya dulu, dah dijawab oleh Menteri Azalina, Menteri Undang-Undang. Tak ada kes dia kata. Tapi diulang lagi oleh Datuk Seri Perdana Menteri baru ni. Saya masih lagi kekal dengan tuduhan yang Perikatan Nasional yang adanya PAS dalam tu menggunakan duit judi untuk belanja pilihan raya. Kalau tak puas hati, samang saya. Oh, gitu. Cakap samang dia. Tok Mahathir samang 150 juta tu tak balas gitu. Tok Mahathir samang dia 150 juta. Pasal apa? Pasal dituduh bertahun-tahun Tok Mahathir ni banyak harta berbilion-bilion di luar negara. Tok samang dia 150 juta. Tuan kata kalau mu jumpa tak payah bilion-bilion dah, 1 bilion saja, mu ambil 500 juta, mu bagi aku 500 juta. Sampaikan hari ini, bukti satu pun tak ada. Jadi kita nak tengok juga hak dana judi ni. Makna ke nombor ekor ke? Sebab, yang saya tahu, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, di mana Menteri Besarnya PAS memberhentikan lesen judi di negeri tersebut. Betul? Dah kalau dia berhenti lesen judi, ada token judi nak pergi kita? Kita sekat judi menega. Lepas tu, token judi kata, bagus, saya setuju, esok kata mu 10 juta. Gitu. Maknanya tak cerdik. Tak cerdik langsung. Tak nak fikir kita, macam mana dituduh ni. Sebab tu, saya cadang dah sekali. Saya cadang dah sekali dibesuk. Dia dalam kerajaan, dia ada satu lembaga, dia panggil Medical Board dalam bahasa putih. Bahasa Melayu dia, Lembaga Kesihatan. Malah ni saya nak ulang lagi. Lembaga Kesihatan ni ditubuhkan untuk pegawai-pegawai kerajaan yang buat keputusan, kepala dia kurang settle. Biul. Jadi kita minta Menteri Kesihatan wanita supaya meneliti kepala Perdana Menteri ni. Kalau rasa, ya saya dah rasa nampak dah ni, tuduh kita, suruh kita bongkar. Tuduh Dr. Mahathir, suruh Dr. Mahathir buat balik PT. Tuduh macam-macam. Tuduh semua tu kepada orang keluarga merak Melayu. Taikon Cina tu dia tak tuduh. Dia tuduh orang Melayu je. Dia tuduh kita curi. Dia suruh kita khabar kita curi kat mana. Dia sepatutnya tuduh kita curi. Kena khabar lah mau curi di mana. Jadi kita nampak dia tak settle. Jadi kita minta Menteri Kesihatan panggil masuk dalam lembaga tu. Cek molek. Kalau tak apa-apa settle, rehat lu 40 hari. Ya ada ke tu 40 hari, 80 hari. Kalau tak settle juga, barulah hantar ke Tanjung Rambutang. Tak betul ni. Memang ramai kawan-kawan saya kata, Perdana Menteri pemikiran dia nampak macam cambar. Sebab dia buat tuduhan, cara ucapan dia tu seolah-olah sebagai pembangkang tak sedar. Tak cara dah ke negara ni. Dalam keadaan mana pun negara ni tak cara dah. Yang pasti nak bahang, nak titik je. Pembangkang yang ada, nak takap seberapa banyak yang boleh. Tu kerja dia. Jadi negara kita ke belakang. Nak banding dengan Thailand, nak banding dengan Indonesia, kita dah ke belakang sekarang. Orang lain dah pergi jauh dah. Baru ni Jokowi
Jokowi Presiden Indonesia mari ke Malaysia. Anwar Ibrahim Perdana Menteri bercakap ni. Jokowi duduk belah tu, dia duduk belah ni. Pasal perjanjian pesisir maritim. Dia kata apa? Saya laksanakan seperti mana yang diinstruksi oleh Bapa Presiden. Apa makna instruksi itu? Instruksi itu dalam bahasa Indonesia. Orang putihnya instruction. Bahasa Melayu arahan. Dia buat keputusan mengikut arahan Presiden Indonesia. Perdana Menteri apa ni? Boleh ke gitu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Perdana Menteri Malaysia setaraf dengan Presiden Indonesia. Tapi awak buat keputusan besar, sign apa ke benda tak sign tu, persepadanan ke, maritim ke, pulau-pulau ke, atas instruction daripada, arahan daripada Presiden Indonesia. Menyorok orang Indonesia. Kalau tengok video YouTube, orang Indonesia tu, Allah baguslah Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia buat keputusan ikut Presiden kita. Itulah yang saya kata kena cek ni. Medical board ni kena cek. Supaya negara kita tidak lagi terjerumus di dalam kancah negara kakistokrasi. Apa dia kakistokrasi? Kakistokrasi ialah pemimpin yang tidak kompeten memimpin negara kita. Di dalam itu, dia ada apabila dia bercakap, dia bohong. Apabila berjanji, dia mungkir. Dan apabila diberi amanah, dia tidak amanah. Itulah pemimpin kakistokrasi. Jadi kita jangan beri. Dulu kita humbang pemimpin siapa? Kleptokrasi. Ingat tak gini? Ingat. Dulu hak menyambung memunggah harta negara. Hak ni hak cakap pelawak. Hari-hari bercakap, belebong sama. Tadi 2 orang penceramah kita. Tak nak cerita pasal lain. Keluar dari dapur mulut, cakap bohong. Itulah contoh pemimpin kakistokrasi yang kita pastikan tidak lama menjadi Perdana Menteri kita. Caranya, yang pertama sekali, kita mesti sifat di negeri Terengganu daripada UMNO Barisan Nasional. Boleh? Boleh tak ni? Teguh! 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 Takbir! Sekadar itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.